Baik, kita mulakan Suratul Namli ayat yang ke-11. Okey, baca litan. Illa melainkan man orang yang zalama telah zalim ia. Summa kemudian baddala telah menukarkan ia husnan akan kebaikan. Ba'da sesudah su'in kejahatan. Fa inni maka sesungguhnya aku Ghafurun amat pengampun, Rahim lagi amat penyayang. Wa adkhil dan masukkanlah oleh engkau yadaka akan tangan engkau fi jaibika dalam poket engkau tahruju ia keluar baydok putih min ghairi su'in bukan kerana min ghairi su'in sekalikan, bukan kerana sakit. Fi pada tis'i 9 ayatin tanda-tanda ila kepada Fir'aun wa qaumihi dan kaumnya. Innahum sesungguhnya mereka kanu adalah mereka kaum fasikin orang-orang yang fasik. Falamma maka manakala ja'athum telah datang ia kepada mereka ayatuna akan ayat-ayat kami dalam bracket tanda-tanda mubsiratan yang terang. Qalu telah berkata mereka haza ini sihrum mubin, sihir yang terang. Biar saya masuk mula. Ayat yang ke-11. Illa man zalama summa baddala husnan ba'da su'in. Melainkan orang yang telah zalim ia, kemudian telah menukarkan ia akan kebaikan sesudah kejahatan.
Fa inni ghafurur rahim, maka sesungguhnya aku, kata Allah, amat pengampun lagi amat penyayang. Dalam ayat sebelumnya, iaitu kisah Nabi Musa berdepan dengan Firaun dan menunjukkan mukjizat yang dibekalkan oleh Allah Ta'ala kepadanya, iaitu tongkat. Dia menjadi ini tak bukan tu. Mana Allah membekalkan kepada Nabi Musa alaihissalam ketika dalam perjalanan untuk ke Mesir untuk berjumpa dengan Firaun. Jadi Allah telah menunjukkan mukjizat yang akan ditunjukkan kepada Firaun nanti. Iaitu salah satu daripadanya, tongkat itu menjadi ular besar, dan keduanya ialah tangan dikeluarkan daripada poketnya, keluar putih, putih terang macam cahaya. Dan diterangkan katanya Nabi Musa masa itu mengundur ke belakang, dia tak nak melihat ular itu. Kata Allah kata, wahai Musa, jangan engkau takut. Sesungguhnya orang-orang yang jadi utusan di sisiku, dia tidak boleh takut. Illa man zalama, melainkan orang yang telah zalim atau telah berlaku zalim, summa badala husnan, kemudian telah menukarkan ia akan kebaikan ba'da su'in, dari sesudah kejahatan. Mana dia menukarkan dengan kebaikan akan kejahatan. Mana dengan kejahatan itu ditukar dengan kebaikan, itu maksudnya. Maka sungguhnya aku, kata Allah, Ghafurur Rahim, amat pengampun lagi amat penyayang. Lagi wa adakhil, dan masukkanlah oleh engkau yadaka akan tangan engkau fi jaibika, dalam poket engkau. Ini mukjizat yang kedua. Tahruju bayda'a min ghairi su'in, dia keluar putih. Mana tangan tadi akan keluar putih. Min ghairi su'in, dengan tidak sakit. Maknanya kalau tangan sakit lain, macam sopak kan sakit. Ini bukan kerana sakit. Fi tis'i ayat, pada 9 tanda-tanda. Tanda-tanda ni maksudnya ialah mukjizat yang akan ditunjukkan kepada Fir'aun. Ila Fir'aun wa qaumihi, kepada Fir'aun dan kaumnya. Innahum kanu qauman fasikin, sesungguhnya mereka adalah kaum orang-orang yang fasik. Fasik mana tidak menurut perintah. Falamma ja'athum, maka manakala telah datang ia kepada mereka, ayatuna, oleh ayat-ayat kami atau tanda-tanda kami yang terang, mubsirah, yang terang. Bila ditunjukkan kepada Firaun tanda-tanda yang terang itu, apa kata mereka dan pembesar-pembesarnya? Qalu haza sihrum mubin, telah berkata mereka, ini sihir yang terang. Itulah mudahnya mereka menolak suatu kebenaran, dituduh orang tu sihir. Macam Nabi lah. Jadi orang musyrikin Mekah menolak Nabi dengan mengatakan Nabi itu ahli syair, Nabi itu ahli sihir, Nabi itu dituduhkan orang gila. Macam itulah cara mereka nak menolak kebenaran. Baik, sambung lagi ayat yang seterusnya, ayat 14. Wajahadu, dan telah mengingkari mereka, biha, dengannya, wastaiqonats, dan telah menjadi yakin ia, hatu yadaha, wastaiqonatsha, dan telah menjadi yakin ia akannya.
anfusuhum oleh diri-diri mereka. Zulman kerana zalim. Wa uluan dan sombong. Fanzur, maka lihatlah oleh engkau. Kaifa, bagaimana. Kana adalah ia. Akibatu, kesudahan. Al-mufsidin, orang-orang yang buat kerosakan. Baik, saya masuk mula. Wajahadu biha, dan telah mengingkari mereka. Biha dengannya. Mana kebenaran yang sampai kepadanya diingkari. Ya. Wastaiqonatha anfusuhum, dan telah menjadi yakin ia, dan telah jadi yakin ia akannya anfusuhum oleh diri-diri mereka. Zulman kerana zalim, wa uluan dan sombong. Ini ayat macam ni kena bagi penerangan, ya. Jadi tengok kedudukan, ya. Perkataan di sini wajahadu biha, ya, zulman wa uluan. Macam tu. Dan telah mengingkari mereka dengannya akan keterangan-keterangan itu atau tanda-tanda itu, kerana sombong. Kerana apa? Zulman, kerana zalim dan sombong. Ya. Dia punya maksud macam tu. Wajahadu biha zulman wa uluan. Macam tu. Ya. Dan telah mengingkari mereka dengannya. Ya. Kerana apa? Kerana zalim dan sombong. Baru wastaqonatha anfusuhum, dan telah jadi yakin ia akannya oleh diri-diri mereka. Maksudnya hatinya, diri itu yang dimaksudkan ialah yang dimaksudkan ialah hatinya. Hatinya yakin, ya, kepada perkara itu ataupun mukjizat yang ditunjukkan oleh Musa itu, tetapi kerana zalim dan sombong tu tak nak mengalah. Hatinya mau yakin, ya, tapi diri, ya, sifat sombong dan sifat zalim ni, ya, mereka tetap ingkari juga, ya. Maka dikatakanlah katanya sihir, padahal hatinya yakin, ya. Fanzur, maka lihatlah oleh engkau ya Muhammad, kaifa kana akibatul mufsidin, adalah ia kesudahan orang-orang yang buat kerosakan. Apa akhirnya? Lihatlah, ya, akhirnya mereka akan binasa. Fir'aun dan orang-orangnya, ya, dan kaumnya akan binasa. Itu kesudahannya, mereka binasa. Ya. Baik, sama lagi. Walaqad, dan demi sesungguhnya. Ataina, telah kami berikan. Dawuda, akan Daud. Wa Sulaimana, dan Sulaiman. Ilman, akan ilmu. Wa qala, dan telah berkata ia berdua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi, yang faddalana, telah melebihkan, telah mengutamakan ia akan kami. Telah mengutamakan atau telah melebihkan, ya, boleh. Ala kasirin, atas kebanyakan. Min ibadihi, daripada hamba-hambanya.
al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Semak semula. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaiman. Dan demi sungguhnya telah kami berikan akan Daud dan Sulaiman. Sulaiman ni anak Nabi Daud. Iaitu ilman ilmu. Ilmu ni yang tidak ada orang lain yang miliki. Iaitu dia boleh berbicara burung. Sulaiman pun boleh. Dan Nabi Daud memang bolehlah. Nabi Sulaiman pun boleh memahami bahasa burung, atau berbicara bahasa burung. Waqalah, dan telah berkata ia berdua, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi faddalana, yang telah mengutamakan ia akan kami, atau telah melebihkan ia akan kami, ala kasirin, atas kebanyakan min ibadihil mu'minin, atas kebanyakan daripada hamba-hambanya orang-orang yang beriman. Allah telah melebihkan kedua beranak ini iaitu dengan pangkat kenabian dua-dua. Dan Allah telah melebihkannya iaitu dapat menundukkan ataupun memerintah jin dan manusia. Itu kelebihan. Jadi doa ni juga, pujian ini juga sebenarnya kita boleh baca ya. Kalau seandainya kita rasa kita mendapat kelebihan daripada orang lain, kita tengok orang si fulan tu, kita tengok sedih, kita sedih, sedangkan kita ni tak sampai kepada apa yang diuji oleh orang itu, kita boleh baca doa ni. Ini bukan doa ya. Ini pujian. Kadang orang tak dapat bezakan doa dengan zikir, doa dengan kalimah, dia tak dapat nak bezakan. Kalau doa kena ingat doa tu yang ada seruan. Contohnya Rabbana, Rabbi, Ya Allah. Itu maknanya doa. Ada tanda seruan, huruf nida. Kalau kalimah-kalimah macam ni kalimah pujian, kita sebut kalimah pujian, alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Seandainya kita rasa kita ni Allah bagi kelebihan kita daripada orang lain, maka pujian itu yang paling baik dengan kata-kata inilah. Dan begitu juga kalau ada orang kena musibah, kita nampak orang tu kena musibah, kita tak kena musibah tapi nampak orang tu kena musibah, contohnya, kita pujilah Allah, alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Baca pujian ini. Kadang orang kata baca doa ni. Bukan doa, itu kadang zikir, doa, pujian, orang tidak faham. Jadi kalau doa tu yang saya kata tadi lah, ada huruf nida, huruf seruan. Kalau tak ada huruf seruan, jangan cakap doa. Kita nak bagi tahu ke orang, kita sendiri pun salah. Kita katakan ni doa, salah. Doa ni yang ada perkataan seruan, itu baru dikata sebagai doa. Baik, sama lagi ayat yang ke-16. Wawarisah, dan telah mewarisi ia, Sulaimanu oleh Sulaiman, Dawuda akan Daud. Waqalah, dan telah berkata ia, Ya ayuhan nas, wahai manusia, ulimna, telah diajar kami, mantikot tair, bahasa burung, ataupun pertuturan burung.
Wa utina, dan telah diberikan kami min kulli, daripada tiap-tiap syai'in, sesuatu. Inna, bahawasanya, hadza, ini, lahua, sungguh ia, fadlu, kurnia, al-mubin, yang nyata. Baik, saya semula. Wa warisa Sulaiman Daudah, dan telah mewarisi ia oleh Sulaiman akan Daud. Maksudnya Nabi Sulaiman telah mewarisi kenabian dan ilmu daripada bapaknya, iaitu Daud. Ya. Bukan itu saja, ya, diterangkan di bawah nanti. Ya. Wa qala, dan telah berkata ia, ya ayuhan nas, wahai manusia, ulimna mantiqat thair, telah diajar kami pertuturan burung. Maknanya dia faham, ya, suara kata-kata burung, percakapan burung. Bukan burung saja, semut pun didengar. Ya, bahasa semut pun didengar. Ada surah Namli ni, surah semut. Akan datang kita jumpa kisahnya. Ya, dia bersama dengan semut tu. Ya. Baik. Kemudian dikata lagi apa? Wa utina min kulli syai'in, dan telah diberikan kepada kami daripada tiap-tiap sesuatu, iaitu selain daripada kenabian dan juga kerajaan. Ya, Nabi Sulaiman, ia mewarisi kerajaan Nabi Daud. Nabi Daud mewarisi kerajaan pak mertua dia, iaitu Talut. Ya. Talut tu bapa mertua dia. Ya. Talut meninggal, Daud jadi raja. Daud meninggal, Nabi Sulaiman jadi raja. Ya. Inna hadza, bahawasanya ini, lahwal fadlul mubin, sungguh dia kurnia yang nyata. Nyata diberikan kepada Nabi Sulaiman. Ya. Sama lagi ayat yang selanjutnya, ayat 17. Wa husira, dan telah dikumpulkan ia, li Sulaiman, bagi Sulaiman, junuduhu, akan tentera-tenteranya, minal jin, daripada jin, wal insi, dan manusia, wat thair, dan burung. Fahum, maka mereka, yuzaun, mereka dibagi-bagikan. Semak semula. Wa usira Sulaimana junuduhu minal jini wal insi, dan telah dikumpulkan ia bagi Sulaiman akan tentera-tenteranya. Ya, Nabi Sulaiman kumpulkan, ya, segala tentera-tenteranya. Siapa tentera Sulaiman? Minal jin wal insi, daripada jin dan manusia. Ya, kalau ada kerajaan sekarang inilah boleh mengumpulkan tentera manusia dan jin, pendek kata itu adalah kerajaan yang paling kuat dalam dunia. Kalau Malaysia, ya, ada tentera daripada jin. Ya, manusia memang ada. Ya, ada tentera daripada jin. Ya. Maka kita akan jadi negara yang paling kuat. Negara lain tidak akan dapat nak melawan kita. Sebab jin ni tak dapat dilihat, tapi boleh memberi kesan, ya, kepada musuh-musuh, ya, yang menyerang.
maka sudah tentulah Malaysia akan jadi negara yang paling kuat di dunia. Tentera-tentera lain tak berani untuk menggempur Malaysia. Kenapa? Malaysia mempunyai tentera-tentera gaib yang tak nampak. Jin tak nampak. Siapa yang nampak jin? Manusia yang nampak jin ni ialah manusia yang memang ada dirasuk di jin. Kalau dia memang dalam dia dah ada jin, dia boleh nampak jin. Kalau manusia normal biasa, dia tidak nampak jin. Sebab jin itu makhluk yang kita tidak boleh lihat. Tapi Nabi Sulaiman dapat melihat jin. Itu kelebihan Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Bukan itu saja, Wat-Tair, tentera Nabi Sulaiman termasuk burung. Qaum Yuzaun, maka mereka dibagi-bagi tugas. Dibagi-bagi tugas dia. Itu yang burung boleh bawa surat semua. Itu suatu yang benar, yang mana pernah berlaku zaman-zaman dulu. Bukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dah satu contoh lah. Tapi kalau kita tengok cerita-cerita dulu, postman dia burung. Burung merpati hantar surat. Jadi agaknya kalau dilatih boleh burung merpati ni jadi postman-nya. Hantar surat. Hantar barang berat tak boleh lah. Hantar surat boleh lah. Ini perkara yang berlaku, benar, berlaku zaman Nabi Sulaiman. Dan juga selepas itu ada juga manusia yang menggunakan burung ini untuk hantar surat. Baik, kita sambung lagi ayat seterusnya. Hatta, sehingga, iza, apabila, atau telah datang mereka, atau bracket sampai, ala atas, wadin namli, lembah semut. Wadi ni makna lembah. Kalau orang sebut Wadi Zahrah, lembah Zahrah, contoh. Qalat, setelah berkata ia, namlatu, oleh semut. Jadi semut ni di kategorikan muannas kat sini sebab fi'ilnya muannas. Qalat, namlatu, semut. Sebab semut ke ataupun anak-anak, dia mempunyai pemaisuri. Pemaisuri dia yang kuat ni, pemaisuri dia. Dia bekerja keras untuk pemaisuri. Sebab itu di sini disebut juga namlah, namlatun. Maknanya semut betina ni. Sebagai pemaisuri dia. Dia memang bekerja keras, bertahan, mempertahankan pemaisuri ini. Ya ayuhan namlu, wahai semut. Wahai semut-semut. Bolehlah macam tu. Wahai semut-semut. Udkhulu, masuklah olehmu. Masakinakum, akan tempat-tempat tinggal kamu. Akan tempat-tempat tinggal kamu. La yahtimannakum, jangan sekali-kali. Nanti tak sesuai dengan makna jangan sekali. Boleh kita terjemah begini, supaya tidak. Supaya tidak. Yahtimannakum, ia, nanti. Supaya tidak sekali-kali. Sekali kena sebutlah sebab ada nun sabdu tu ya. Supaya tidak sekali-kali ia menginjak. Ia menginjak akan kamu. Supaya
tidak sekali-kali ia menginjak akan kamu. Menginjak tu bahasa memijak, macam tu ya. Sulaiman oleh Sulaiman, wa junuduhu dan tentera-tenteranya. Wahum walhal mereka la yash'urun, tidak mereka sedar. Semak semula. Hatta iza atau ala wadin namli, sehingga apabila telah datang mereka atau telah sampai mereka di lembah semut, iaitu di antara Taif ataupun Syam ya. Taif ataupun Syam, di situ ada satu lembah namanya ya, lembah ni luas, lembah ni, dan di situ dikatakan semut itu berada di situ ya. Banyak semut di situ. Qalat namlatun, telah berkata ia oleh seekor semut ni, ya ayuhan namlu, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum, masuklah olehmu ke tempat-tempat tinggal kamu, la yahtimannakum, supaya tidak sesekali ia menginjak akan kamu Sulaiman oleh Sulaiman wa junuduhu dan tentera-tenteranya, wa hum la yash'urun, walhal mereka tidak mereka sedar. Bayangkan, semut ni dah dapat mengesan ada manusia nak lalu. Ya, yang manusia nak lalu tu pun dia dah tahu Sulaiman. Ya, semut tu pun dah tahu yang nak lalu ni Sulaiman dan tentera dia. Nak lalu di lembah ni. Kamu semua masuk ke dalam sarang sangka kamu. Ya. Supaya kamu tak kena pijak di mereka. Mereka tahu. Tengok ya. Dia punya coverage dia lagi baik daripada kita. Ya. Ya. Tengok dia punya, dia dah tahu dah. Padahal ya, jaraknya diterangkan ya, jauh, bukan dekat lagi, jauh, nanti saya terangkan. Fatabassama, sambung lagi, maka telah tersenyum ia. Dohikan ya, tertawa. Min kauliha daripada perkataannya. Wa qala, dan telah berkata ia, Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, berilah hidayah kepadaku. Berilah hidayah kepadaku. An ashkura, supaya aku bersyukur. Nikmataka, akan nikmat engkau. Allati, yang an'amta, telah menikmatkan engkau. Alaya, atasku. Wa'ala, dan atas. Walidayya, kedua orang tuaku. Wa'an, dan bahawa a'mala, aku beramal. Soliha, yang soleh. Tardahu, engkau redha akannya. Wa adkhilni, dan masukkanlah oleh engkau akan daku. Birahmatika, dengan rahmat engkau. Fi ibadika, pada hamba-hamba engkau.
as-solihin, orang-orang yang soleh. Baik. Fatabassama dhahikan. Ulang balik. Maka telah tersenyum ia, dhahikan tertawa, atau kita bahasakan dengan tertawa. Min qauliha, daripada perkataannya, perkataan semut itu. Bila dia dengar, ya, semut tu mengarahkan orang-orang yang masuk dalam, ya, lubang, ya, maka Sulaiman tersenyum, ketawa. Waqalah, dan telah berkata ia, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya, wahai Tuhanku, berilah hidayah kepadaku supaya aku bersyukur akan nikmat Engkau allati an'amta alayya, yang Kau telah menikmatkan ke atasku, wala walidayya, dan atas kedua orang tuaku. Wa an a'mala solihah, dan bahawa aku beramal yang soleh. Tardahu, Engkau redha akannya. Wadakhilni, dan masukkan oleh Engkau akan daku birahmatika, dengan rahmat Engkau, fi ibadika sholihin, pada hamba Engkau orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh ini mana tergolong kepada para nabi. Ya. Ya, Nabi Sulaiman dengar, katanya mengikut tafsir, jaraknya katanya salah satu amyal, maknanya masih 3 batu lagi. Ya, 3 batu jauhnya dia dah dengar suara siapa? Semut tadi. Padahal jauhnya 3 batu. Dan semut pula kedengaran bunyi jejak kaki tentera Nabi Sulaiman tadi, padahal jaraknya pun 3 batu. Tengok dia punya coverage, dia punya baik. Ya. Lagi hebat daripada handphone kita. Ya. Dia boleh tahu. Jadi binatang-binatang ni, ya, diri dia lebih tak tahu, ya, Allah berikan kepadanya. Ya. Contoh, ya, kalau misal kata dia pun macam ada perayaan, ya. Macam ada satu perayaan. Contohnya misal kata kita tengok pada Kalkatu. Ya. Kalkatu, ya, dia ada masa bila tak keluar. Tapi bila keluar serentak, ya, dia boleh keluar. Contohnya, ya, saya, ya, daripada Negeri Sembilan pergi ke Selangor. Ya. Daripada Negeri Sembilan sepanjang perjalanan tu, Kalkatu semua keluar. Dia mengejar lampu. Semua keluar. Ya. Siapa yang memberitahu yang berpuluh-puluh batu? Antara Negeri Sembilan sampailah ke Selangor, berpuluh batu. Ya. Tapi semua keluar untuk mengejar lampu. Jadi seolah malam tu satu perayaan buat dia. Siapa yang bagi tahu? Di situlah kita kalau nak tahu, ya, ilmu Allah Taala. Ya, kita tak tahu. Ya. Dia boleh connection dia lebih baik daripada kita. Kita perlukan kepada, ya, peralatan. Dia tak ada alat. Ya, sama dengan cerita ni, 3 batu jejak Nabi Sulaiman, dia dah dapat kesan dah. Nabi Sulaiman nak lalu situ. Nyorok semua. Macam dia tahu. Yang Nabi Sulaiman pula, ya, hebatnya dah dapat dengar apa yang dicakap oleh semut tadi. Itulah kuasa Allah Ta'ala. Ya. Ini kelebihan ke Nabi Sulaiman, ya, Allah berikan. Sampai sekarang tidak ada, ya, maknanya itu dikatakan Allah memberikan satu kerajaan besar kepada Nabi Sulaiman yang tidak ada lagi di alam ini. Mana tak ada lagi di alam ini kerajaan sebesar Nabi Sulaiman. Ya. Ini juga adalah berupa apa? Berupa doa, ya Rabbi auzi'ni an ashkura. Ini tak ada salah. Ya, kalau kita nak mensyukuri nikmat pun, kita nak baca ni pun tak salah. Ini pun doa sebagai kita mensyukuri nikmat. Ya. Cuba kita cari perkataan yang nampak baru di sini, ya, perkataan auzi'ni. Ya, kita cuba cari perkataan auzi'ni. Apa dia punya fi'il dia? Ya.
Auzini tu. Wa zai ain. Cuba cari wa zai ain. Dia ni huruf mu'tal ya. Cuba cari waw, bab waw. Waw tu air-air lah, nun waw. Ya. Air-air kamus tu adalah waw. Ya. Lepas waw cari zai. Wadal, wazal, kemudian wazai. Cari wazai. 498. Itu yang baru ya. Yang lama apa tu? Wazai ain. Jumpa tak? 498. 498. Kak Zara punya 498 lama punya Kak Zara ya. Yang baru apa? 498. 468. 468 yang baru. 468. Ada tak? Apa dia punya bunyi tu? Wazza, cari yang tak ada sabdu. Yang sabdu tu kira dia dah rubai. Ya. Yang sedangkan ini pun rubai juga ni. Ya, auzi. Ya itu pun rubai tu. Auza'a yauzi'u, auzi. Betul lah tu. Berapa Hawa dia punya muka surat? Hawa punya lama punya. Kau punya baru. Kau punya baru. Ya. Jadi kalau ada sabdu, itu menunjukkan dia rubai ya. Sebab itu dia punya amarnya dia bunyi atas. Auzi. Nampak tak? Jadi auzi itu nak menunjukkan dia 4 huruf. Ya. Jadi artinya betul lah kalau 4 huruf tu kalau digunakan sabdu. Wazza'a dia 4 huruf. 3 hurufnya tak jumpa, tak ada. Ya. Jadi 4 hurufnya bukan, kita tak boleh kira yang sabdu. Kalau kira sabdu, nanti dia punya amarnya pun ada sabdu. Jadi kita cari 4 huruf yang tak ada sabdu. Jadi bunyikan auza'a. Sebab itu amarnya auzi. Macam af'ala, af'il. Ya. Af'ala, af'il. Ya. Sekarang cuba cari perkataan satu lagi. Cuba za'a pula. Zai, alif, ain. Cuba cari. Cuba cari zai, alif, ain pula. Cuba cari. Kalau tak jumpa zawa ke? Jumpa tak za'a? Dal, ro, zai. Zai, alif, ain ada tak? Cuba tengok dulu. Ada. Za'a yazi'u. Apa makna di situ?
Ya ke? Hmm. Yang ada tak buku siapa yang pakai buku lama? Ada lagi tak yang pakai buku lama? Tak dapat. Satu 170. Yang baru. Siapa pakai yang baru? Lupa pula. Yang baru. Ah, cari Zai Alid Ain. Hmm. Kalau tak kalau tak ada cuba cari Zai Ain. Zai Ain. Tak ada juga. Kalau Rin ada, ya Ain tak ada. Ya. Tak apa. Ya. Kita pegang begini. Kita pegang empat hurufnya iaitu auza'a. Ya, auza'a amarnya auzik. Nahi dia la tuzik. Dia kena bari dhamma semua empat huruf. La tuzik. La tuzik. Ha. Auzik. Ha? Tawau. 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 La tuzik. Macam tu. Ya. Satu lagi perkataan lain pula kita ambil perkataan nitabas sama. Tabas sama. Ini dah 5 huruf ni. Tabas sama. Cari apa perkataan yang 3 hurufnya. Yang tu juga ayat sama. Pangkal ayat. Ha. Ha. Ayat mula-mula. Tabasam, patabasam. Tak mau. Ba sin mim, ba betul. Ba sin mim. Ta tu penambahan ya. Jadi cari perkataan ba. Jumpa tak ba? Lepas ba cari sin. 35 yang baru, okey. Ba sin mim. Okey. Jadi dia punya madinya ya basama ya besimu tengah-tengah tu. Tengah-tengah. Kemudian kita jumpa bawahnya ibtasama. Itu yang kata yang kita jumpa tadi. Ya. Dalam Quran tabassama. Tabassama dia punya lepas ibtasama tabassama. Jumpa tak? Itu pun madi. Madi 5 huruf. Bawah basama. Basama. Gelak, senyum, ya. Itu makna bagi ya ibtasama atau tabassama. Kalau basama saja mana telah gelak ia, telah senyum ia. Kalau ibtasama boleh diterjemahkan telah tersenyum ia. Telah tersenyum ia. Kalau tabassama, dia punya amarnya macam mana? Tabassama ya tabassamu. Amarnya tabassam. Tabassam terus. Tabassam. Tabassama, tabassam. Ya. Macam tu. Ya. Ada satu perkataan lagi atas tabassama, perkataan yahtimannakum.
Apa perkataan 3 hurufnya? Yahtimanakum atas tabasama tu. Ha to mim. Cari perkataan ha to mim. Jim, ha, kemudian to. Ha to mim. Ha to ba ada. To lam ada. Ya. To 105 yang lama. Yang baru apa? 75. 75. 75. Okey. 75. Okey, 75. Tengok. Perkataan dia ha to mim tengah-tengah tu. Ha to mim kanan tengah-tengah. Hatoma yahtimu. Memecahkan. Ya. Hatoma yahtimu. Tadi perkataan yahtimana. Yahtimana maknanya kita kata mana menginjak, memijak, ya. Dia ambil daripada perkataan hatoma ni. Ya, hatoma. Dengan makna katanya iaitu memecahkan. Ya. Hatama yahtimu. Yang tasdid tu untuk jadikan dia muakkad. Fi'il mudhari' muakkad. Muakkad. Ya, muakkad tu makna menguatkan. Muakkad. Sebab itu tadi nak diterjemahkan, kita kena letak perkataan mesti. Nak jadikan dia sebagai muakkad. Ya. Muakkad. Ya, tinggal bergantung pada ayat. Tapi biasa yang saya letakkan makna mesti. Sungguh kamu mesti berkata. Biasa akan gunakan. Ya. Ada juga dikatakan kalau yang bentuk sukun dikatakan khafifah. Kalau yang sabdu tu yang ada sabdu sakilah. Ringan. Khafifah tu ringan, ya, sakilah tu berat, ya. Biasanya kalau yang khafifah ni dia tak terjemah sampai kepada mesti, dia biasanya patut. Contohnya saya kata kalau ada sabdu, kami mesti berkata. Kalau yang tak ada sabdu pakai nun saja, nun mati, kami patut berkata. Macam tu. Dikatakan ringan sikit. Itu dikatakan sakilah. Itu kuatlah. Jadi sakilah. Jadi sakilah. Walaupun dia khafifah, tapi ada lam, jadi sakilah, jadi berat. Sungguh kami mesti berkata, contohnya. Ya. Okey. Rasanya tak ada apa lagi yang mustahak tu, yang pun penting yang tadi itu. Ya. Akan datang kita sambung lagi lah ayat yang seterusnya, insyaAllah. Ya. Sampai situ dulu. Ya, baik. Sadaqallahul azim.